Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Qala Allah Ta'ala fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Maka inginilah kematian jika memang kamu benar. Saya mendengar Ustaz Abu Ali Daqqaq bercerita bahawa Abu Ali As-Saqafi satu hari pernah berkata, yang kemudian dijawab oleh Abdullah bin Manazil. Hai Abu Ali, persiapkanlah kematianmu yang merupakan suatu kepastian. Peringatan itu disambung oleh Abu Ali As-Saqafi dengan ucapan yang sama. Dan engkau juga wahai Abdullah, persiapkan kematianmu yang tidak pasti akan berlaku. Abdullah pun lantas berbantalkan lengannya dan meletakkan kepalanya sedemikian rupa seraya berkata, saya pasti mati. Maka Abu Ali terpaku kerana dia tidak mungkin menerimanya apa yang dikerjakan oleh Abdullah bin Manazil. Juga kerana Abu Ali As-Saqafi mempunyai beberapa ketergantungan yakni urusan-urusan. Sementara Abdullah bin Manazil murni tidak ada kesibukan sama sekali. Ahmad bin Muhammad Ad-Dinawari suatu hari memberikan fatwa. Tidak lama kemudian seorang wanita yang sudah sangat tua berteriak keras di suatu majlisnya dengan teriakan yang nyaring. Abu Abbas, ini Ahmad bin Muhammad Ad-Dinawari, melihatnya berkata pada wanita tua itu, kematian pasti datang. Dia sedang melangkah. Wanita itu menolehnya lalu berkata, saya pasti mati, dan sedetik kemudian maut pun menjemputnya. Muhammad Al-Wasiti berkata, kebenaran adalah kebenaran tauhid yang seiring dengan tujuan. Diceritakan bahawa Abdul Wahid bin Zaid suatu hari memandang seorang budak dari salah seorang anak temannya. Budak itu badannya sangat kurus. Maka kata Abdul Wahid, apakah engkau selalu berpuasa wahai anak? Maka jawab budak tersebut, saya tidak selamanya berbuka. Apakah kamu selalu solat malam? Kata Abdul Wahid. Maka jawab budak tersebut, saya tidak selamanya tidur. Tanya Abdul Wahid, apa yang membuatkan badanmu kurus? Makanya jawabnya, keinginan yang selalu dan ada kesimpanan yang selalu menetap dalam keinginan. Kata Abdul Wahid, diamlah. Maka tidak ada yang mencelakakanmu. Anak itu berdiri kemudian melangkah. Lalu berkata, Tuhan jika engkau benar, ambillah saya. Seketika itu juga, anak itu tersungkur dalam keadaan tidak bernyawa. Abu Amri Az-Zujaji bercerita, ibu saya telah meninggal dunia dan saya mewarisi darinya sebuah rumah. Lalu saya jual dengan harga 50 dinar. Kemudian saya berangkat haji. Ketika sampai di kota Babil, negara Iraq, seorang arkitek pengairan atau disebut dengan lebih tepat penjaga kawasan menemui saya dan bertanya, apa yang kau bawa? Sebelum menjawab, saya berkata dalam hati, kebenaran adalah kebaikan. Kemudian saya mengatakan dengan suara yang jelas, wang 50 dinar.
Kata penjaga kawasan itu, serahkan kepadaku. Saya pun menyerahkan bungkusan wang itu. Dia menghitungnya dan memang ditemukan wang sejumlah yang saya sebutkan. Namun dia mengembalikannya kepada saya seraya mengatakan, ambil bungkusan ini. Kebenaranmu telah memberikan kepadaku. Cukuplah kebenaranmu memberikan kepadaku. Dia lantas, yakni penjaga kawasan itu, turun dari kudanya dan mengatakan, naikilah binatang ini. Tidak, saya tidak menginginkan, kata Abu Amri Az-Zujaji. Kejawab penjaga kawasan ini, mesti, katanya lebih tegas. Laki-laki yang menjaga kawasan itu terus mendesakku sampai saya menunggangi binatangnya, yakni kudanya. Dan saya akan mengikuti jejakmu, katanya kemudian. Pada tahun berikutnya, dia menjumpaiku dan tetap bersikap seperti semula kepadaku sehingga dia mati. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bicara kita tentang as-sidqu ataupun sifat benar. Umumnya sifat benar yang selalu kita dengar dan selalu kita fahami ialah benar dalam percakapan. Namun hakikatnya ialah sifat benar ini benar dalam semua perkara. Benar dalam taubat, benar dalam tawakal, benar dalam ibadat. Benar dalam segala tindakan. Dengan bahasa mudah, bahawa bila seseorang melakukan sesuatu perkara yang Allah tuntut dan yang Allah Ta'ala perintahkan, dia benar-benar memikul amanah tadi dengan sebenar-benarnya. Dengan bahasa lain, bersungguh-sungguh dia. Maka sifat benar di sini merujuk kepada kebenaran sesuatu perbuatan atau kebenaran sesuatu perintah Allah Ta'ala yang dilakukannya tanpa ada nilai-nilai kepentingan diri ataupun mengharapkan manusia. Sifat benar merupakan sifat para Rasul. Para Rasul alaihimussalatu wassalam dan semua perbuatan mereka itu mereka bersikap benar. Kalau tawakal, bukan mulut je cakap tawakal, tawakal sungguh. Kalau mereka menyebut sesuatu, tidak ada makna lain melainkan itulah perkataannya, yang benar. Sekiranya mereka mengerjakan suatu perintah Allah, dakwah dan sebagainya, benar-benar mereka melakukannya. Dan demikian para Rasul alaihissalatu wassalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita bersikap benar dalam semua perkara. Bila Allah turunkan wahyu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan jadilah orang yang benar. Yang ini benar dalam semua hal. Kalau kita sebut dia berpuasa, benar-benar puasa lah. Jangan puasa kadar tak makan, tak minum. Puasa betul. Maka sifat benar puasa kita. Dengan meninggalkan umpatan, meninggalkan kata-kata bohong, meninggalkan perkara yang sia-sia. Itu nama puasa sebenarnya. Kalau kita sebut solat, solat betul-betul lah. Solat yang benar. Benar-benar kita solat dengan maksud menjaga waktunya, menjaga rukun, menjaga syarat, menjaga yang sunatnya. Benar solat. Bukan main-main. Bukan cakap je saya solat. Realitinya dia bukan ingat Allah, ingat benda lain. Dan demikian juga bila kita sebut cintakan Al-Quran. Saya cinta Quran. Biar benar-benar cinta. Jangan mulut kata saya cinta Quran. Walau baca Quran seminggu sekali. Ini tidak benar. Manusia bila mana mereka bersikap benar dengan Allah. Dan benar dengan dirinya. Dan benar dengan sekelilingnya. Maka itulah keselamatannya dunia akhirat. Seorang lelaki datang. Dan Nabi SAW beri harta rampasan perang kepadanya. Ghanimah. Dia kata, ya Rasulullah. Bukan sebab ini aku berperang. Aku perang ni bukan sebab nak harta. Aku perang sebab nak mati syahid. Lalu kata Nabi SAW, kalau kamu benar, Allah akan benarkan kamu. Akhirnya dijumpai lelaki ini dalam peperangan yang lain, benar-benar digugur syahid. Bukan tepat sebagaimana tangan ditunjuk. Dia kata, ya Rasulullah, saya bukan nak harta, saya nak supaya saya dipanah di sini. Dipanah di sini, dipanah di sini. Ditunjuk kawasan-kawasannya dengan tangannya, maka betul-betul senjata musuh kena pada tempat ditunjuk. Kerana dia benar. Sebab itu kata Nabi SAW, intasduk, kalau kamu benar, Allah akan benarkan kamu. Kita kalau bercakap,
Benar, kita cakap ni bukan orang kata janji-janji kosong. Betul. Maka Allah akan membetulkan apa yang kita cakap. Saya kalau ada duit, saya akan jadi orang pemurah. Kalau dia benar cakap tu tadi, bila mana Allah limpahkan pada rezeki, dia memang benar-benar pemurah. Saya lah kalau diberi peluang perang, saya akan perang sungguh-sungguh. Kalau benar dia cakap tadi, Allah akan tunjukkan dia bersungguh-sungguh waktu perang. Sebagaimana kita ceritakan semalam kisah Anas bin Nadar radhiyallahu ta'ala anhu yang terlepas perang Badar dan merasa sedih. Dan berkata, kalau Allah berikan peluang padaku peperangan berikutnya, saya akan kutunjukkan sebenar cara berperang. Dan saya akan kutunjukkan apa yang aku nak beritahu kamu. Akhirnya berlaku perang Uhud. Dan dia benar-benar menunjukkan kesungguhan sehingga di tubuh badannya lebih pada 70 tikaman. Ini Anas bin Nadar radhiyallahu ta'ala anhu. Benar. Jadi kita dalam hidup yang menjadikan lemah ibadat ketaatan kita kepada Allah sebab kita tak benar. Cakap je, saya kalau ada duit pergi Mekah. Ada je duit beli rumah baru. Tak pergi Mekah. Saya kalau sihat pergi masjid tiap-tiap hari. Sihat je dia Langkawi. Sebab dia tak cakap betul. Niatnya tidak kuat. Sebagaimana kita pernah bicarakan tentang iradah. Kehendak. Sebab itu perhatikan apa yang kita cakap. Satu ketika, sebelum kita huraikan kata-kata benar orang beriman, orang soleh. Bilal bin Rabah, dia nak tolong pinang untuk saudara dia. Bilal bin Rabah dia ada saudara seorang. Adik dia. Nak pinang seorang perempuan. Yang ni, dua-dua ni orang hitam. Secara fizikal dan sebagainya. Waktu Bilal datang, Bilal jadi juru cakap. Untuk minang adik dia. Maka dia bertemu keluarga perempuan. Keluarga perempuan pun dah dengar orang nak minang, datanglah ramai-ramai. Mak saudara, mak saudara pun datang. Lalu Bilal pun bercakap. Bilal kata, Nahnu qad araftu. Nahnu kunna abdaini fa'a'taqana Allah Ta'ala. Kunna dalaini fahadana Allah Ta'ala. Kunna faqiraini fa'aghnana Allah Ta'ala. Kami, kata Bilal bin Rabah, dulu ni kami adalah hamba. Hamba orang kulit hitam ni hamba. Lalu Allah yang merdekakan kami. Dulu kami orang yang sesat. Lalu Allah beri petunjuk pada kami. Dulu kami orang fakir, miskin. Allah lah yang mengayakan kami. Wa ana akhtubu ilaikum fulanatan li akhi. Saya datang untuk meminang anak tuan untuk adik saya. Sekiranya tuan setuju. Fa in tankahuha lahu. Kalau tuan-tuan semua setuju, alhamdulillah. Kalau tuan-tuan tolak, saya kata Allahu Akbar. Ini cara Bilal pinang. Nak belajarlah cara minang, kita pantung je. Bila dia menyebut tentang kurnia Allah pada dia. Kami dulu hamba, Allah merdekakan kami. Kami dulu sesat, Allah beri hidayah pada kami. Kami dulu miskin, Allah kayakan kami. Kami datang untuk pinang anak tuan. Kalau tuan terima, alhamdulillah. Kalau tuan tolak, Allahu Akbar. Lalu mereka pun bercakap, Bilal ni bukan sembarangan orang. Ini orang selalu dekat dengan Nabi SAW. Pergi perang bersama Nabi SAW. Dan dia dekat dengan Nabi SAW. Lalu mereka terima. Untuk dikahwinkan dengan adik Bilal. Saudara Bilal. Dalam ta'bir itu akhuhu. Ini adik dia lah. Lalu adik dia kata, Yaghfirullahu laka. Abang, moga abang Allah ampunkan abang. Kenapa abang cerita kita hamba, kita miskin? Kenapa tak beritahu terus kita orang dekat dengan Rasulullah? Tu beritahu kami orang dekat dengan Rasulullah. Perang-perang semua kami pergi. Lalu kata Bilal bin Rabah, wahai adikku. Dek, kerana aku bercakap benarlah yang menikahkan kamu dengan perempuan tadi. Ceritalah asal-usul kita betul. Kadang-kadang ada orang, dia lupa asal-usul dia. Dia terus cerita VIP dia. Oh, ni senang. Dan memang keturunan saya keturunan senang Melaka. Sebab kadang-kadang bila kita melalui fasa-fasa kehinaan dalam hidup, kita malu nak mengaku benda tu. Seolah kita nak beritahu kita dah perfect macam ni. Sempurna. Cuba beritahu dulu kita siapa.
Kan itu yang mengajar kita benar. Tetapi bila seorang malaikat menguji 3 orang lelaki zaman Bani Israel. Seorang penyakit botak, seorang sopak, seorang lagi buta. Hadis yang masyhur yang kita selalu dengar hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari. Bila malaikat ni datang jumpa orang yang berpenyakit sopak. Apa yang kamu inginkan dalam hidup? Dia kata nak sembuh kulit. Sebab kulit ni ramai orang tak nak dekat. Maka malaikat pun sapu badan dia. Dia sembuh. Lalu malaikat ni tanya, harta apa yang kamu nak? Oh, dia kata saya nak unta. Lalu diberikan padanya unta yang bunting. Dan didoakan keberkatan sehingga beranak pinak sehingga penuh padang. Datang jumpa orang botak pula. Apa yang kamu ingin dalam hidup? Maka jawabnya rambut. Rambut lah. Sebab benda botak ni malu. Maka malaikat pun sapu kepada dia. Dengan izin Allah, maka tumbuh rambut. Lawa. Apakah harta yang kamu inginkan? Maka jawabnya lembu. Diberikan lembu bunting. Dan doakan keberkatan sehingga beranak pinak memenuhi ladang. Datang jumpa orang buta, apa yang kamu nak dalam hidup? Maka jawab buta, penglihatan. Supaya aku dapat lihat orang yang aku sayang. Isteri, anak-anak. Maka malaikat mendoakannya, lalu dia pun disembuhkan dari buta. Apakah harta yang kamu nak? Maka jawabnya kambing. Maka diberikan kambing bunting. Lalu beranak pinaklah kambing. Lalu malaikat datang menguji. Seorang musafir yang terputus bekalan. Jumpa dengan orang penyakit sopak. Tuan, saya musafir. Terputus bekalan. Mohon sedikit bantuan. Maka kata dia dah tak ada peruntukan. Habis tak ada peruntukan. Lalu malaikat pun sebut balik asal-usul. Tuan, bukankah tuan dulu miskin? Lalu Allah kaya kan? Tak. Ini harta keturunan keluarga aku. Ya, dia mula berbohong. Dia tidak benar. Malu mengaku status dia dulu. Lalu kata malaikat, bukankah tuan dulu sopak? Lalu Allah sembuhkan. Tak ada, memang kulit aku dah hidup. Lalu kata malaikat, kalau tuan berbohong, Allah kembalikan asal. Maka seluruh binatangnya mati kerana penyakit. Dan dia kembali berpenyakit sopak. Kenapa? Dia bohong. Dia malu nak mengaku dia siapa dulu. Yang saya sebut kita kan bila dah sampai satu peringkat. Malu kita nak mengaku kita orang kampung. Nak mengaku kita dulu sekian-sekian orang. Itu nak kata kita memang bagus-bagus, hebat. Datang pada orang penyakit botak tadi. Kita sama. Dia kata tak ada benda aku boleh bagi, habis peruntukan. Tak ada. Aku ada banyak komitmen. Dia orang kaya kedekut. Dia diminta, dia akan pasti cakap bahasa mudah. Komitmen banyak. Komitmen. Kita pun orang minta-minta, tak boleh. Komitmen banyak. Bayar rumah, bayar kereta, bayar tu, bayar ni, macam-macam bayar. Bahasa mudah, cakap tak nak bagi. Ataupun lebih baik diam je lah. Tak payah nak cerita komitmen ke orang lah. Maka, malaikat ni kata, dengan menyama. Bukankah tuan dulu miskin? Tak, saya memang ni harta keturunan. Bukankah dulu tuan botak? Tak, memang lahir rambut ada terus. Lalu kata malaikat, kalau tuan berbohong, kembali asal. Mati semua lembunya. Dan kembali botak kepalanya. Datang orang ketiga. Yang dulu buta. Lalu si buta ini dengan mudah, ambillah. Sebab dulu saya ni pun miskin, tak ada benda. Allah beri saya. Dia sendiri tahu asal usul dia. Bahkan bersyukur dengan kurnia Allah Ta'ala padanya. Maka kata malaikat, aku ialah malaikat yang datang mengujimu dan teman-temanmu. Maka kekallah kamu dengan apa yang kamu ada. 2 teman sudah gagal. Baik, orang yang ternak kambing ni berjaya kenapa? Kerana sifat benar. Tengok ulama mengambil istinbat hadis ini. Pekerjaan akan mengubah watak kita. Kalau kerja bela unta, perangai keras. Degil. Lembu pun sama. Kalau kerja ternak kambing, lembut sikit. Lembut. Memang kalau kita lihat secara ilmu psikologinya, setiap pekerjaan membentuk kita. Perangai kasar ke, perangai lembut ke, mudah berurusan dengan orang ke atau tidak. Bukan kita kata, kalau macam tu bela unta ni dosa lah. Lembu tak berdosa, semua bagus bela-bela. Cuma sebahagian pekerjaan membentuk sikap. Maka hati-hati jangan biarkan pekerjaan membentuk sikap negatif kita. Kalau kita tahu,
Pasti ada kaitan dia berlunta dengan perangai dia tu. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan kerja apa? Lihat bagaimana kerja tu mempengaruhi cara kita bergaul dengan isteri kita dan anak-anak kita. Kalau jadi cikgu kan selalu tanya, faham tak? Faham tak? Itu cakap dengan bini, faham tak? Faham. Ulang balik. Cikgu ulang. Dia suruh ulang. Gaya percakapan mungkin akan mempengaruhi kita. Dah kalau orang tu kerja ni ustaz, cakap siap. Ni kan Allah larang. Dia watak macam begitu. Ini apa yang Nabi SAW suruh. Itu ingat pahala, ingat dosa. Watak dia, kerjaan dia. Membentuk cara dia bercakap dan dia bertindak. Yang penting, tuan-tuan sekalian, pastikan semua pekerjaan kita buat tidak mempengaruhi watak jahat kita. Kadang-kadang kita kerja pemungut cukai. Kerja penguat kuasa. Itu hati kering. Dia tak kira ni makcik miskin disepak je. Dia rampas semua. Akhirnya, ia membawa bala kepada dia. Orang kerja penguat kuasa, kalau dia tak alert dengan kerja tadi menjadikan wataknya kasar, wataknya sombong, sehingga dia lupa ada yang lebih berkuasa pada dia. Sehingga hilang beberapa tata cara atau adab atau kita sebut sebagai budi bicara. Tentang kita tak kata kerja penguat kuasa ni haram, tapi hati-hati. Jangan kerja penguat kuasa ini, okeylah namanya polis, namanya immigration, namanya custom, namanya LHD, namanya penguat kuasa. Hati-hati kerana kerja ini membentuk watak sombong melainkan orang yang Allah rahmati. Bukan kita kata haram kerja tu, tapi hati-hati kerja tu. Jangan sampai watak keras tadi sehingga hilang budi bicara. Bukan hilang ketaatan kita pada agama. Tengok pakcik dua. Dah kita penguat kuasa keras, kasar. Walau Islam ajar kita hormatlah orang tua. Hormat orang tua. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana. Bukan di kalangan kami orang tak hormat orang tua. Tuan-tuan nak buat penguatkuasaan. Ni pakcik tua ni, 70. Nega kacang goreng tepi jalan. Bukanlah pakcik tua, kita nak tengking dia, marah dia. Kita hina dia. Ingat kita juga akan tua. Cakaplah baik-baik dengan dia. Pakcik, sini tu lah, tak boleh meniaga. Kalau pakcik meniaga juga, mungkin kena rampas barang. Kalau saya tak rampas, kawan saya rampas. Jadi kena juga. Sebaik pakcik meniaga sini, sekian-sekian. Budi bicara dia. Manusia ni ada budi bicara. Bila kita dibentuk dengan watak penguat kuasa, akhirnya kita menjadi zalim dan jahat. Mungkin kita akan terkena dengan doa-doa orang yang kita zalimi. Tapi bila kita zalim orang ni tak mampu, dia pun tak ada kabel, apa dia buat? Dia doa pada Allah. Allah tak akan biarkan orang yang rasa dia tak ada tempat untuk dapat pertolongan mereka. Allah tak akan halang doa orang macam ni. Allah paling murka dan Allah paling mengambil perhatian pada orang yang dia tahu tak ada tempat mengadu melainkan Allah. Maka hati-hati orang macam ni bila dia angkat tangan. Siapa pun dia. Hatta kalau dia kafir. Kata Nabi SAW, ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran. Takutlah kamu doa orang yang kamu zalimi walau dia orang kafir. Bila dia doa pada Allah, maka kena. Sementara orang mukmin yang sentiasa solat. Jadi, ingatan kita pada sahabat-sahabat kita. Yang saya kata kerja bahagian penguat kuasa. Awak kerja immigration, custom. Awak mesti ada budi bicara. Ada agama dan ada akhlak. Bukan bermaksud tidak ada ketegasan. Tegas-tegas. Tapi, bagaimana mengimbangi agama? Mengimbangi muamalah kita dengan orang dengan cara yang betul. Dengan cara yang baik. Dengan cara yang mengikut lunas agama. Ini satu nasihat untuk kita semua. Baik, kembali kepada as-sidqu, sifat benar. Bagaimana benar menyelamatkan manusia. Orang yang benar-benar tawakal, Allah selamatkan dia. Bagaimana kita cerita kisah sahabat Nabi SAW. Hudayr yang benar dia tawakal pada Allah. Maka Allah mencukupkan keperluan dia. Jangan mulut je kata tawakal. Allah tak tawakal pun. Maka kebenaran yang datang daripada hati akan membentuk tutur kata, perbuatan dan semua perkara. Lihat cerita-cerita orang benar. Antara sifat orang benar, dia tak takut mati. Kalau dia katakan mau mati sekarang, ya sekarang saya mati. Kerana dia benar. Kerana mati berarti pertemuan dengan Allah. Maka benar dia meyakini pertemuan dengan Allah. Satu cerita. Abu Ali Daqqaq cerita, kisah dialog
Abu Ali As-Saqafi dengan Abdullah bin Manazil. Abu Ali As-Saqafi atau nama sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahab. Seorang ulama daripada Naisabur. Naisabur ni ialah sekarang ni wilayah di Iran. Dan dia bermazhab Syafi'i. Naisabur terkenal dengan ulama mazhab Syafi'i. Abu Ali As-Saqafi daripada keturunan Hajar Yusuf As-Saqafi. Tapi ni orang yang sufi, warak. Dia bertemu dengan rakan sebayanya, juga seorang ulama sufi, yang bernama Abdullah bin Manazil. Beza mereka wafat setahun. Kalau Abu Ali As-Saqafi meninggal 328, akan Abdullah bin Manazil pada tahun 329 Hijriah. Dua orang dia bertemu. Lalu kata Abdullah bin Manazil, "Wahai Abu Ali, bersedialah untuk mati. Persiapkan diri untuk mati." Maka Abu Ali pun beri nasihat yang sama. Abdullah, kamu juga bersiaplah diri untuk mati. Bila dengar Abu Ali As-Saqafi cakap pada Abdullah bin Manazil, maka Abdullah bin Manazil itu dia menjatuhkan diri dia. Itu dia merebahkan diri dia dan berbantalkan lengan, tawassada bizira'ihi, saya bersedia mati sekarang. Maksudnya dia memang bersedia untuk mati. Dengan amalan, dengan ketaatan. Bila dia berpesan kepada Abu Ali As-Saqafi, bersedialah untuk mati. Beringat kita akan mati. Maka Abu Ali As-Saqafi balas balik nasihat dengan nasihat. Kamu juga ingat juga mati. Kita mati itu pasti. Lalu terus Abdullah bin Manazil rebahkan badannya, berbantalkan lengannya, berkata, seperti kedudukan orang tidur nak mati. Sekarang saya nak mati. Ada dua keadaan di mana kata para ulama. Abu Ali, dia pun nak mati. Tapi dia ada alaqat, hubungan. Kata macam, kalau tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, nak mati tak sekarang? Dia kata, tak bisa, anak saya sekolah rendah. Tak habis lagi. Lepas tu isteri saya, janji shopping, biar shopping dululah. Kemudian, ujung minggu ni, saudara kahwin. Kita mesti cerita alaqat. Banyak kerja kalau boleh tak nak mati. Bila nak mati? Dah besar, dah okey, mati. Ya, kita semua mencintai mati dengan masuk pertemuan dengan Allah. Syurga. Tapi kalau kita tanya sekarang ni, siapa nak mati sekarang? Tuan kat tangan? Sekarang? Belum sarapan. Itu hari ni janji. Maknanya kita ada alaqat. Alaqat mana ada urusan. Urusan-urusan lain yang menjadikan kita, kadang-kadang kita kata, Ustaz, biar sempatlah anak-anak kahwin dulu. Anak-anak kerja, lepas tu bolehlah mati. Kan kita rasa begitu. Memang kita tahu kita akan mati. Saya tahu saya akan mati, tuan-tuan pun tahu. Dan kita tahu mati ni boleh berlaku bila-bila. Kita semua tahu. Mungkin hari ni, mungkin esok. Mungkin sekejap lagi. Itu semua ilmu Allah. Kita pasrah, kita tawakal pada Allah. Tapi kalau secara sifat benar kita. Sifat benar. Kalau tuan-tuan bersifat benar sekarang, tuan-tuan nak mati bila? Cuba beritahu. Yang umur 50, saya nak 63. Yang umur 63, saya nak 73. Jadi kalau orang tua umur dia 50, saya kalau boleh Ustaz, biar umur Rasulullah lah meninggal. 63. Kita pun tunggulah dia, sampailah dia umur 63. Awak nak mati bila? Dia tak akan kata, saya kalau boleh mati tahun ni, Ustaz 63. Tak. Kalau boleh 2 tahun lagi, 65. Dulu awak cakap, Ustaz 63 nak mati. Ustaz duk tunggu, sampai awak umur 63. Kenapa berubah 2 tahun ni? Depan pula ni. Berarti tuan-tuan kita masih ada ta'alluq. Ada urusan lain. Urusan yang menjadikan, kalau ditanya kita apakah nak mati sekarang, kita akan kata tidak. Bukan maksud kita benci mati. Kita tahu kita akan mati, pasti. Tapi kita ada satu urusan. Makanya saya akan kata, saya tunggu anak bongsu saya, biar dia selesai urusannya. Atau kalau boleh, biar isteri saya meninggal dululah. Bolehlah, kenapa? Ya, saya nak uruskan dia. Saya nak mandikan jenazah isteri saya. Saya tak nak bagi orang lain. Biar isteri saya meninggal. Sebab kalau saya meninggal dulu, siang isteri saya. Lesen kereta tak ada, lesen motor tak ada. Basikal pun tak pandai. Jadi kita terfikir macam tu. Isteri saya pula jenis tak suka bercakap dengan orang. Dia tak kerti kerja-kerja ni. Dia pandai kerja rumah ni. Kalau saya mati dulu, saya bimbang dia susah. Biarlah dia mati dulu. Sebab saya ada lesen. Yang saya boleh kerja, boleh cari duit untuk anak-anak. Kalau dia
Kalau saya mati dulu, dia tak reti jaga anak-anak. Anak-anak tak dengar cakap dia. Dia marah sekali ke anak-anak, anak-anak dia marah 2 kali. Kalau dengan anak-anak, saya ada, menang. Jadi kita ada apa disebut alaqah atau ketergantungan itu. Akhirnya pasti kalau ditanya, dalam keluarga awak nak suruh siapa mati dulu? Duduk dengan isteri kita, anak-anak, ni ayah nak bincang sikit. Antara kita ni siapa patut mati dulu? Anak kata ayah lah mati dulu, ayah dah tua. Ubang pun dah banyak. Ayah kata kau ni patut mati, tak guna sangat. Kerja pun malas. Pasti kita akan tolak menolak. Kerana kita ada hubungan lain, ada cerita lain. Atau kalau satu malaikat ataupun malaikat maut datang. Kalau, kita sebut kalau, iftiradi. Saya malaikat maut. Cuba bincang-bincang siapa yang patut saya ambil nyawa dulu. Agak-agak siapa bersetuju. Kalau malaikat maut, macam itulah cara dia. Kalau datang kat kelata lelaki kita ni, okay, saya nak ambil nyawa salah seorang sini. Mana satu nak? Saya yang tidur kat tiang dulu. Dia hidup biar dia mati. Dia, inilah mati dulu. Atau mungkin biar ustaz lah mati dulu. Ustaz. Kenapa kita kata begitu? Kita tak kata kita benci mati. Kita tahu kita akan mati. Tapi kerana kita macam ada urusan. Tuan-tuan rasa macam urusan tu penting untuk diselesaikan. Tapi lihat Abdullah bin Manazih. Kata ulama, Abdullah bin Manazih, dia tak ada urusan. Maksudnya dia memang benar-benar cinta mati. Tak ada urusan lain. Tak ada urusan. Kadang bila kita sebut macam ni lah. Kita kalau cinta, kita akan taat. Kita sebut saya cinta Rasulullah. Dan semua orang beriman wajib cinta Rasulullah. Bukan sunat, wajib. Dan kita semua bila ditanya apakah cinta pada Rasulullah? Ya. Tapi apakah kita benar? Sunnah Nabi pun kita tinggal. Macam mana saya tinggal sunnah Nabi? Dengan cara tak belajar. Awak kalau tak belajar, automatik maknanya awak tinggal sunnah Rasulullah. Sebab kita tak akan mengenali sunnah Rasulullah mereka dengan cara belajar. Kita tertinggal banyak sunnah-sunnah Rasulullah ketika tidur. Sunnah-sunnah Rasulullah SAW ketika makan. Banyak mana kita tertinggal. Sebab apa? Sebab kita tak belajar. Tak belajar dengan sempurna. Sunnah-sunnah Rasulullah SAW ketika muamalat dengan orang. Tapi kalau ditanya apakah cinta Rasulullah? Cinta. Berarti kita tak benar. Saya tak kata dia bohong. Dia tak benar. Kita tak benar. Saya tak benar. Dengan apa yang saya kata cinta kepada Nabi SAW. Kita cuma takbirkan cinta bila pergi Madinah. Oh rindunya jumpa Rasulullah. Buatlah nasyid latar belakang cinta Rasulullah. Pergi ziarah kubur. Dan itu belum benar. Itu cuma sentimental. Itu cuma nak dapat like. Nak dapat sekian-sekian perhatian. Realitinya betul ke awak cinta Rasulullah? Awak hanya menggambarkan pergi ziarah makan Nabi SAW. Sampai ke Madinah, Allah sebut rindu Rasulullah. Cinta. Kita tahu kan cinta tidak begitu. Orang cinta daripada kejauhan dia sudah sibuk untuk memberikan cintanya. Bukan dari dekat baru dia nak beri cinta. Mereka hipokrit. Kata kita ni kalau benar cinta seseorang. Daripada jauh kita sudah menterjemahkan cinta. Kita tak ingat menaikkan nama dia. Kita tak sebut menaikkan namanya. Kita tak fikir menaikkan tentang dia. Dari kejauhan. Beribu kilometer orang yang saya sayang. Sekarang saya terjemah cinta saya. Bukan waktu saya bertemu. Sahaja. Sekarang. Saya seperti tidak keruang kerana mengingatkan cinta saya pada dia. Itu betul cinta. Kalau saya kata saya cinta Nabi SAW, saya tak tunggu kaki saya pijak di bumi Madinah. Atau berada di hadapan pusara Nabi SAW. Tapi saya kata saya sekarang. Kan saya menterjemahkan cinta pada Nabi SAW. Dengan setiap perbuatan saya mengikut sunnah Rasulullah. Bicara saya. Dan apa yang saya baca dan apa yang saya lihat. Dan apa yang saya fikirkan. Kata guru kami, satu hari, saya ingin membaca sirah Rasulullah, nak tahu kehidupan Nabi SAW. Lalu saya baca 40 buah buku. Guru kami cerita baca 40 buku. Semuanya tentang sirah Rasulullah, sehingga tajassada Rasulullah SAW amami. Bila kita selalu baca buku ni, baca banyak pula, bayangkan 40 buah buku tentang sirah Rasulullah. Sehingga apa yang dibaca bentuk Rasulullah dalam penglihatan dia. Itu macam kita tengok budak-budak kan, dia duduk tengok Ultraman. Last kali dia rasa dia lah Ultraman. Kerja kot tingkap, buat semborang Ultraman. Dia bergerak cara Ultraman.
Sebab apa? Saya tiap hari tengok. Ni kata guru kami, saya baca 40 buah kitab. Akhirnya hari itulah saya bermimpi bertemu Rasulullah. Kan cinta tu makin membara, membaca. Sampai hari itu saya bertemu Nabi SAW. Kalau kita tak berangan jumpa Rasulullah, orang pun ajar baca enak atau enak lah, itulah. Tapi hati kita kosong daripada cinta. Dan tuan-tuan tak buat benda yang menjadikan kita cinta pada Nabi SAW. Apatah lagi cinta pada Allah SWT. Kita cuma orang pesan, okay, baca doa ni nak jumpa Rasulullah. Haram tak jumpa. Kerana Rasulullah tidak dijumpai dengan bentuk macam tu. Mana nak auta ceramah boleh lah. Baca doa ni mimpi Rasulullah. Cuba baca. Yang tukar ceramah pun tak mimpi. Kan itu auta. Bukan itu hakikat dia. Tidak. Kalau tuan dengar ada tak ayat saya baca jumpa Rasulullah. Saya tu tak ada. Tidak ada dengan sebenarnya. Ada secara ikhtiarnya. Maksud kalau ada dengan sebenarnya, baca terus jumpa. Baca terus jumpa. Dari satu Malaysia jumpa Rasulullah. Baca doa tu je. Nak jumpa Rasulullah tuan-tuan tak susah. Baca je doa ni. Allahumma arini ru'yatan nabiyyi Muhammad SAW fil manami. Ya Allah, perlihatkan kepadaku Rasulku dalam mimpiku. Okey, baca semua mimpi. Kamu jumpa mimpi hantu lah ke? Dan bukan semudah itu. Kerana untuk bertemu Rasul, tuan-tuan ada kena sifat benar. Apakah benar nak jumpa dia? Apakah benar? Atau sekadar nak cerita korang, saya jumpa Rasulullah. Solat Jumaat tak pergi. Saya mimpi Rasulullah. Jauh daripada sunnah Nabi. Kadang-kadang kita menjadi golongan dajjalun, pembohong-pembohong atas nama agama. Kalau orang tu benar nak jumpa Rasulullah, awak kena ada satu kesungguhan mengenali Rasulullah. Cara pembacaan serta pembelajaran. Maka insya-Allah boleh. Ni berapa orang khatam sirah Rasulullah? Kata, bila tuan-tuan khatam sirah Rasulullah? Tuan-tuan baca sirah Rasulullah SAW. Tuan-tuan khatam atau tidak? Baik. Dah khatam, tuan-tuan ingat tak perjalanan cerita dia? Pada orang bila mencintai seseorang, dia akan ingat perjalanan. Ingat tak daripada mula tanda-tanda kelahiran Nabi SAW? Sehingga Rasulullah dilahirkan. Sehingga kalau kita cerita tentang Rasulullah seperti kita membayangkan kita bersama dengan Nabi SAW. Waktu Rasul bersama Halimatus Sa'diyah, kita dapat bayangkan kampung yang Nabi duduk. Anak-anak yang mengenai Rasulullah SAW. Kambing-kambing yang ada di sini. Kita dapat bayangkan waktu malaikat turun lalu membelah dadanya. Waktu Halimah ketakutan dan menyerahkan kepada Aminah binti Wahab. Kita dapat bayangkan waktu Rasulullah dibawa oleh Aminah dan Ummu Aiman menuju ke pusara ayahnya Abdullah. Dan bagaimana ibunya mati di Abwa. Dibawa pulang oleh Ummu Aiman untuk menyerahkannya pada Abdul Muttalib. Kita dapat bayangkan raut Abdul Muttalib ini waktu merangkul Muhammad dengan penuh kasih sayang, yang kehilangan ayah dan ibunya. Kata ini dipanggil tadsil. Kita dapat bayang. Ini cerita bayang. Kenapa? Kerana memang kita khatam sunnah Nabi SAW. Sirah. Yang kita. Saya termasuk saya. Dan beberapa kali tuan-tuan, kita khatam sirah Rasulullah. Dan kita ulang khatam. Saya katakan tak semudah itu. Orang kata, oh saya boleh jumpa Rasulullah, baca doa ni, saya mimpi. Saya tahu awak tak akan mampu. Mereka awak nak bohong dengan kita. Kerana seorang yang benar cinta pada Nabi SAW, bukan bila kakinya pijak di bumi Madinah, tidak juga berada di hadapan pusat Nabi SAW. Tetapi sekarang, saya cerita saya sekarang, tuan-tuan sekarang, mampu menterjemahkan cinta pada Nabi SAW. Dengan memahami sirah Rasulullah, dengan selawat, dengan semua perkara yang Nabi SAW ajar. Sehingga saya tidak duduk melainkan cara Rasulullah duduk. Saya tidak bercakap melainkan cara Rasulullah bercakap. Saya tidak beri isyarat melainkan cara Rasulullah beri isyarat. Bukan cara mengeruk kening juga saya ingat. Bagaimana Rasulullah mengeruk keningnya. Bagaimana Rasulullah menggaru dahinya. Garu dahinya. Ingat. Guru kami, dia suka garu dahi. Bila membacakan hadis Nabi SAW, menggaru dahi di hadapan dalam kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Daripada mana kamu? Sambil Rasulullah. Dan kita kalau fikir macam ni, garu dahi. Garu tanpa gatal. Bukan garu sebab gatal. Garu dahi seperti kita sedang berfikir sesuatu. Guru kami melakukannya kerana dia ingat hadis tu. Kata ini orang yang mimpi jumpa Nabi SAW. Watak dia lain. Wataknya saya katakan, kalau dia cerita Rasulullah, dia macam duduk tepi Rasulullah dan dia bergerak. Kenapa? Sebab dia baca sirah tu dengan betul. Yang kelemahan kita, sirah Nabi tak habis. Baca sekerat. Memang dengar ceramah Maulid Rasul selalu, tapi
ceramah Muhammad Rasul, barangkali pengetahuan tentang Rasulullah yang disampaikan pada kita mungkin 2% daripada 100% ceramah ni. Yang lain mungkin dia cerita bab tu, bab ni, tahun dia. Mungkin 2%. Mungkin paling banyak 20%. 80% lagi kosong. Kata kalau kita lihat ulama dahulu, kalau mereka baca sirah Nabi SAW, mereka baca secara tersusun sampai khatam. Tanpa diselang pun dengan perkataan mereka. Itu. Tengok pun dengar, oh macam ni pengisah Rasulullah. Lepas tu kita suka kalau sambut Muhammad Rasul, bacakan sirah Rasulullah sampai habis. Sampailah Nabi SAW wafat. Bacakan hadis-hadis apa yang Nabi tinggalkan pada kita. Orang macam ni yang lebih layak bertemu dengan Nabi SAW hidup dan matinya. Ini cerita bagaimana sifat benar. Itu bila kita sebut, bila orang tu benar, maka Allah akan benar. Kalau benar dia tak takut mati. Dengan maksud rindu bertemu dengan Allah, dia boleh mati sekarang. Kerana nilai, seolah Abu Qasim Kushairi, dalam beberapa cerita tentang mati nak beritahu kita, orang yang benar dengan Allah, dia tak takut mati bila. Dia tak cerita nak mati tahun depan, tak. Sekarang. Kali itu mereka berani pergi perang. Kata mereka pergi perang dengan tinggal isteri, tinggal anak. Orang sahabat kita di Palestin. Mereka benar-benar cintakan mati. Sehingga ia menjadi lebih atas daripada segala kecintaan mereka. Duduk dalam lubang berhari lamanya. Tak keluar. Sehingga satu tempoh operasi. Menunggu musuh. Kan mereka boleh duduk dalam lubang. Kita nak duduk kat masjid, nak tunggu isyak pun payah. Maghrib nak tunggu isyak. Berletak kita ni. Oh, keluar masuk. Tak boleh ketunggu. Mereka tunggu. Sebahagian mereka kata, you cakap, Hamas tak mau main dah. Kata ada seorang menunggu sampai 30 hari kedatangan musuh. Dia tunggu. Dengan dipanggil penembak jitu atau qanas. Sniper. Dengan sabar tunggu selama 30 hari. Tunggu musuh keluar kepala dia tembak. Ini orang yang punya sabar yang Allah sebut dalam Quran. Inna Allaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Ini sabar dan taat. Orang ni benar-benar. Dia memang benar. Dia benar dalam menceritakan tentang kematian kerana Allah. Itu tuan-tuan sekalian, tak semua. Bila kita sebut syahid. Syahid ni kita dengar macam, oh sedap lah mati syahid. Kalau kita tidak benar, kita tak akan dipilih. Tapi kalau orang tu benar, dia akan dipilih. Benar. Allah akan pilih dia. Menjadi kalangan para syuhada. Kerana sifat benarnya. Ada satu cerita yang lain pula. Ketika mana Al-Imam Abu Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Jinawari dan dia berceramah, tiba-tiba seorang wanita, dia terkesan dengan ceramahnya. Lalu dia pun keluarkan jeritan dia. Terkesan. Lalu kata Abu Abbas, maka mati kamu sekarang. Dalam Islam diterjemah, kematian pasti akan datang. Abu Abbas ceramah tentang hal-hal keinsafan. Kita kan bila dengar ceramah, kita akan tereaksi dengan kandungan ceramah tu. Kalau bab keinsafan, rasa insaf, rasa nak mati sekarang. Cerita bab taubat, rasa nak taubat sekarang. Lalu kata Abu Abbas, sekarang, kalau nak mati sekarang, rasa nak mati rindu bertemu dengan Allah. Maka wanita ini benar-benar mati. Kenapa? Benar dia. Benar dia nak mati bertemu dengan Allah Ta'ala. Kita kan selalu, kita banyak ceramah tentang takut mati, jumpa malaikat maut, sekian-sekian. Kadang-kadang, ada para ulama ceramah tentang rindu mati. Kita selalu dengar cerita ceramah tentang takut mati, kubur yang sempit, yang takut. Tapi kalau kita lihat hadis Nabi SAW, Rasulullah bukan sekadar cerita tentang takut mati, persiapan. Nabi SAW juga cerita tentang rindu mati. Sehingga tidak ada yang mendengarnya mereka ingin mati sekarang. Dia rindu, seronok mati. Sehingga Rasulullah menyatakan, Al-mautu tuhfatul mu'min. Kematian itu kegembiraan orang beriman. Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Siapa yang rindu bertemu dengan Allah, Allah rindu bertemu dengannya. Dan kita tahu kita tak boleh bertemu Allah mereka kita mati. Itu syarat yang Allah letakkan. Nak jumpa Allah, mati dulu. Atau pada nabi-nabinya alaihi wassalatu wassalam. Nak jumpa aku, kamu kena mati dulu. Bila Musa kata, ya wahai Tuanku, tunjukkan kepadaku, aku nak tengok kamu. Anzur ilaik, Rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani. Wahai Tuhan, aku nak tengok kamu. Allah kata, lan tarani. Tak boleh. Maksud tak boleh di dunia. Tak boleh. Nak tengok aku, kamu kena mati. Mati boleh.
Kalau hidup, tak boleh. Contoh kalau seorang beri syarat kita, awak kalau nak jumpa saya, awak kena datang tempat saya. Dan orang ni kita sayang, kita suka. Kita pasti sanggup datang tempat. Kalau awak nak makan sedap, awak nak sekian-sekian, awak datang jumpa saya. Kalau awak nak kerja, awak nak itu dan ini, datang jumpa saya. Pasti kita tiada halangan untuk bertemu. Ya Allah berkata, kalau kamu ingin bertemu denganku, maka kamu kena mati. Maka wanita ni kata, bahkan aku nak mati. Maka dia pun mati ketika itu. Kerana benar dia dengan Allah Ta'ala. Ada satu kisah yang lain yang diceritakan oleh Imam Abdul Wahid bin Zaid, seorang ulama tabi'in yang meninggal tahun 177 Hijriah, anak murid pada Hasan al-Basri. Abdul Wahid dia tengok ada seorang budak. Dia sebut bocah ni budak, ini hamba. Yang kurus kering. Nahala jismuh. Nahin. Amat kurus. Dia kata, kenapa kamu kurus sangat? Sini budak. Kenapa kamu kurus? Apakah sebab kamu puasa? Kurus ni sebab puasa. Dia kata, saya tak selalu berbuka. Cara dia jawab. Bila Abdul Wahid tanya, apakah kamu berpuasa? Ya, saya banyak puasa. Jadi tak cakap macam tu. Dia kata, saya tidak selamanya, tidak selalu berbuka. Dia tak kata, saya puasa banyak. Saya tidak selalu berbuka. Ayatnya lain sikit. Apakah kamu ni tidak tidur? Mungkin tahajud kuat, tak tidur. Apakah kamu selalu solat malam? Tanya, apakah kamu selalu solat malam? Jawabnya, saya tidak selalu tidur. Dia tak kata dia solat malam. Saya tidak selalu tidur. Jadi dia tak nak ngaku ibadat dia. Dia tanya, apakah kamu suka selalu berpuasa? Tak, saya jarang berbuka. Saya jarang makan. Cukup menyebut jarang makan. Apakah kamu ini solat malam? Oh, saya kurang tidur malam. Dia tak kata saya solat malam. Biar itu rahsia. Dia tak tidur malam mungkin memberi pentafsiran banyak. Mungkin tak tidur malam sebab tak tidur. Mungkin tak tidur malam sebab qiyamul lail. Mungkin. Bila Abdul Wahid kata, apakah sebab kamu solat malam? Jadi kurus. Kerana kurang. Dia kata, saya jarang tidur malam. Tanpa menyebut saya solat malam. Lalu, apa sebenarnya hakikat kamu kurus? Maka dia jawab. Dalam bahasa Arabnya, sebab kalau tengok bahasa Melayu, kita mungkin kurang faham. Dalam bahasa Arab dia panggil hawan daim wa kitmanun daim alaihi. Sini dia terjemah keinginan yang selalu ada dan ketersimpanan yang selalu menetap dalam keinginan. Baik, ini satu ibarat sufi. Ibarat ini satu ibarat yang tinggi nilai dia. Dia panggil hawa daim wa kitmanun daim alaihi. Kehendak yang kuat untuk bertemu dengan Allah. Dan menyimpang cinta untuk bertemu dengan Allah. Kata orang kalau simpan cinta rasa macam mana? Kita ni cinta, tapi kita terpaksa sorokkan cinta kita. Macam mana rasa dia? Tuan-tuan pernah tak ada rasa cinta, tapi terpaksa sorok cinta? Maksudnya, seumpama macam ni, kita, orang-orang yang kita sayang. Ini bukan skandal. Bang skandal pula. Orang-orang kita sayang. Kita ni sayang tuan guru kita. Sayang rindu. Tapi waktu kita berada hadapan, kita tak mampu nak beritahu dia. Saya sayang awak. Lalu kita sembunyikan. Kita teruja berjumpa dia. Teruja. Tuan-tuan minat seorang hamba Allah. Minat sungguh-sungguh lah. Oh, kalau orang main bola, dia minat orang ni. Tiba-tiba jumpa depan mata. Kita jadi kelu. Kalau orang jadi minat bola ni. Kelu. Nak cerita apa? Saya suka awak. Saya minat awak. Baju kita dah pakai nombor dia. Rambut pun macam dia dah. Punya minat. Tapi tiba-tiba kita rasa mustahil nak jumpa dia. Ada seorang hamba Allah tu. Dia nak jumpa dengan seorang pemain bola terkenal dunia. Dia bayar 2 juta. 2 juta rial. Hanya untuk bertemu sekejap. Sanggup bayar 2 juta. Ni orang Arab kaya bayar 2 juta rial. Apa pemain tu habis main. Dia pun jumpa. Dia promoter ni atau untuk dia jumpa berapa second je, berapa puluh saat atau berapa minit je. Sanggup bayar 2 juta rial. Kerana teruja dengan ni. Tapi dia tak akan mampu nak cerita macam mana dia suka orang ni. Tentang bagaimana orang yang benar-benar cintakan Allah. Cinta Allah tapi menyembunyikan cinta tadi kerana belum boleh mati. Sangat ingin bertemu dengan Allah. Ini kalimah yang dianggap tinggi, yang orang jangan bohong, jangan cakap bohong. Hawan daim
Wa kitmanu da'in alaih. Kehendak yang kuat, yang berterusan. Dan menyembunyikan kehendak cinta itu. Menyembunyikan. Saya tak mampu nak cerita ni. Lalu kata Abdul Wahid, diam kamu. Jangan berani cakap macam tu. Diam kamu. Ni ayat ni boleh mencelakakan kamu. Maksudnya kamu kata begitu, kamu akan mati maksudnya. Ayat ni berarti kamu akan mati. Ini ayat mati. Ayat yang bercakap, saya benar-benar rindu pada Allah. Tentang kita selalu sebut. Apa yang kita cakap hari ni, Allah akan minta bukti esok. Atau lebih cepat pada tu. Macam tuan-tuan cakap ni, saya Ustaz, kalau naik pangkat, saya kalau bos, saya akan pastikan orang bos semayang. Tiba dia naik bos dengan dia tak semayang. Sebab dia tak cakap betul. Allah akan uji dia. Bagaimana Qarun berjanji? Qarun, dia kata, kalau dia kaya, dia akan tolong orang miskin. Dia akan lawan Fir'aun. Sebab Qarun ni, orang yang menghafal kitab Taurat. Yang beriman dengan Nabi Musa AS. Pada permulaannya. Bukan setengah kalau kita baca setengah kitab tafsir. Ia sepupu Nabi Musa. Dia datang jumpa Nabi Musa, biar Nabi Musa doakan biar dia kaya. Dia nak buat sesuatu untuk agama. Nak bantu dakwah Nabi Musa AS. Maka dia tak dapat jumpa Musa, dia jumpa dengan kakak Nabi Musa. Jumpa dengan kakaknya. Maka mintalah kakak ni beritahu sesuatu. Kakak dia ni, Musa beritahu dia ilmu bagaimana cara nak tukar logam menjadi emas. Maka dia pun belajar daripada kakak Nabi Musa. Yang kakak ni dapat ilmu daripada Nabi Musa. Lalu apa yang dibuat oleh Qarun? Dia mula mencipta emas daripada besi. Buat. Tapi bukan skema, betul emas. Yang hari ni skema besi, balut emas sikit, jual sekilo. Beli, buka-buka besi. Maka Musa AS, maka Qarun, dia boleh mencipta logam tadi, tukar jadi emas. Akhirnya dia kaya dengan cepat. Akhirnya Musa datang jumpa dia supaya keluar zakat. Keluarkan zakat. Dan zakat ini untuk sekian-sekian. Ketika itu dia menolak. Walhas sebelum tu dia berjanji macam-macam. Tuan-tuan tengok pemimpin sekarang lah. Sebelum naik cakap apa? Tuan-tuan dengar semua pemimpin. Tuan-tuan dah hidup berapa orang pemimpin di dunia ni? Belum naik. Dia condemn semua benda. Bila naik, dia petang semua benda dia condemn. Artinya, itulah cerita benar tak benar. Jangan susahkan rakyat sekian-sekian. Dia naik, dia susahkan rakyat pula. Lepas tu yang baru pula cerita sama. Dia naik, sama juga. Semuanya jenis 5x5. 10x10 belaka. Kebanyakan. Manakah orang yang Allah rahmati. Orang yang Allah tahu apa yang ada dalam hati dia. Jadi, bila dia kata, orang ni kata, hawan daim, wa kitmanu daim alaih, cinta pada Allah. Dan sedang menyembunyikan rasa cinta tadi, yang kuat. Kata Abdul Wahid, hati-hati perkataan ni. Jangan berani sangat cakap macam ni. Yang berani. Kalau cakap macam ni, perlukan bukti. Lalu, dia pun berlalu meninggalkan. Abdul Wahid dia berkata, ya Allah, engkau benar, engkau ambil nyawa aku sekarang. Betapa dia memang ingin bertemu, ya Allah, kalau aku benar dan kau Tuhan yang sebenar, maka ambil nyawa aku sekarang. Berapa langkah dia melangkah, dia pun jatuh, meninggal dunia. Kerana benar, sifat benar. Lepas tu saya kata, kalau hari ni kita, bukan kita cakap pada semua orang yang bila dia ikrar, kalau berlaku sesuatu pada dirinya akan buat itu dan ini, maka kalau awak benar, Allah akan tolong awak. Yang nak naik jadi Perdana Menteri, Menteri besar. Dia kata, kalau saya naik, saya akan tolong rakyat. Kalau dia benar, dia akan tolong. Allah akan mudahkan segala sebab. Tapi kalau dia cuma bercakap sebagai inti proses demokrasi bohong dia, maka Allah akan tunjuk pembohongan dia. Mungkin dia rasa selesa dengan jawatan dia. Tapi semua orang akan mula menilai pembohongan dia. Sedikit demi sedikit. Jadi kita bukan berkata pada sesiapa. Bahkan pada kita. Kita bukan kata fulan bin fulan, tidak. Kerana benda yang sama boleh berlaku pada kita. Ustaz tengok, dia menipu naik. Kalau tuan-tuan naik, tuan-tuan pun belum pasti betul. Manakah saya katakan kalau kita memang ada sifat benar. Saya, jangan kata kita jadi Perdana Menteri ke Menteri. Kita ni kadang-kadang jadi ketua sikit. Saya kalau jadi ketua. Ustaz saya ni, yang tak lagi kuliah ni Ustaz, sebab kerja dengan orang. Dua payah nak atur.
Kalau saya kau token sendiri, tak ada lagi kuliah. Dia pun jadi token sendiri. Lagi sibuk pada kerja tu. Maksudnya dia cakap bukan betul. Dia cuma beri alasan. Saya ustaz tak pergi kuliah ustaz ni. Atau mana ustaz lah. Sebab sakit lutut 2-3 hari ni. Aku tak pergi. Baik je sakit lutut. Anyai. Masa suruh kita suruh kuliah, dia kata sakit lutut. Dia baik lutut, dia pergi bercuti. Dah bila nak pergi kuliah, sudah tak pergi. Sebab dia cakap bohong. Dia tak benar. Ustaz, saya sibuk sikit ustaz. Sibuk. Kalau tak sibuk, saya datang. Waktu dia tak sibuk, dia pun tak datang juga. Kerana dia bohong. Dia cuma beri alasan cover lain. Kata orang macam ni, yang ruginya dia, bukan orang yang dengar. Tapi Allah akan jadikan orang tu dengar untuk nilai dia. Baik saya dan tuan-tuan hati-hati apa kita cakap. Hari ni kita kata sebab ni, alasan tu. Kalau kita benar dengan alasan kita, pasti Allah akan hilangkan alasan dan tunjuk kebenaran kita. Tapi kalau kita bohong, Allah hilangkan semua alasan yang kita beri alasan. Tapi watak kita tetap sama macam ada alasan. Rupa-rupanya kita adalah malas. Itu je. Kita cakap dengan isteri kita, abang kalau ada duit, abang tak sayang. Awak nak makan apa? Makan. Awak nak makan lobster? Ni, penjual lobster abang beli sekali. Ini masa tak ada duit. Sembang kencang. Dapat gaji, dapat bonus. Bini bang, abang kata ada duit nak belanja. Duit ni komitmen banyak. Cakap je kedekut habis cerita. Waktu tak ada duit, janji bulan bintang pada bini dia. Dia ada duit, akhirnya dia ada alasan baru pula. Maka ketahuilah dia bukanlah orang benar. Tapi kalau suami kita atau isteri kita, dia cakap tu betul. Kalau saya ada duit, saya akan belanja. Betul, dia buat lebih baik pada tu. Kita nak makan lobster seekor, dia bagi 10 ekor. Makan. Makan lobster ni. Kedara. Makan. Abang bayar semua. Banyak, boleh makan. Pagi, petang, tengah hari. Artinya bila dia benar, Allah akan buktikan bukan sekadar apa dia cakap. Lebih pada itu dia Tuhan tunjuk pada dia. Ini cerita orang yang benar. Jadi kalau cerita, betul kan awak sayang Allah? Saya sayang Allah. Nak mati sekarang? Tak nak. Awak bohong. Saya cinta pada Nabi SAW. Baik, awak cinta Rasulullah, awak ikut sunnah mudah je. Mudah je sunnah ni. Saya tahu jangan makan tangan kiri. Makan tangan kanan. Tangan kanan sakit sikit kiri. Lah mudah macam tu pun tak boleh buat. Boleh tak awak buat macam ni? Boleh tak buat macam ni? Jadi, cakap Allah akan nilai kita. Dan orang beriman akan nilai kita. Apakah kita benar ataupun kita bohong. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.